Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi minggu ini untuk program Dialog TVS di mana seperti biasa kita membawakan kepada anda perkembangan-perkembangan terkini, isu-isu semasa dan juga tetamu-tetamu hebat yang kita bawakan untuk bersama dengan kita dan anda untuk program Dialog TVS ini. Dan malam ini anda bersama dengan saya sekali lagi Najib Imran dan rakan tugas. Dan saya Karolina Kasnun, pastinya cukup istimewa malam ini. Setiap minggu sebenarnya Betul. istimewa, Najib. Betul. Dan kita bersiaran di Maidin Mall Petrajaya. Cukup istimewa dan pastinya untuk minggu ini kita membawakan topik berkenaan peruncitan. Dan kita akan membawakan kepada anda di pentas dialog ini bersama dengan Ikon Peruncitan Malaysia. Kita bersama dengan pengarah urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad, Dato' Amir Ali Maidin. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami di Dialog TVS, Datuk. Terima kasih juga Datuk sebab bagi lokasi ni. Cantik lokasi dia. Lokasi cantik, cantik. betul. Terima kasih Maidin banyak. Petrajaya. Maidin Ya, Petrajaya. Maidin Petrajaya. Cukup menarik, Datuk. Datuk, kita terus saja persoalan. Pada soalan kita tahu tahun ini merupakan tahun ke-66 Maidin bertapak dalam industri peruncitan dan masih kekal relevan, Datuk. Ia bukan saja satu perjalanan yang mudah. Mungkin Datuk boleh kongsikan pandangan Datuk mengenai cabaran terbesar yang dialami oleh industri runcit di Malaysia pada masa ini dan bagaimana Maidin merancang untuk mengatasinya. Ya, sebetulnya dalam perniagaan ni kalau ada cabaran, apa lagi kan? Betul. It doesn't make it exciting. Jadi kita ni dalam perniagaan ni cabaran tu banyak. Cabaran banyak. Hujan lah, banjir, sekarang panas, Betul. sekarang beras Tak tak menentu. cukup. Dia tak tentu. Hari tu harga ayam, sekarang telur tak ada. Itu biasa cabaran ni. Jadi mustahak untuk kita ni macam mana kita nak mengatasi cabaran tu dengan kita jangan selalu negatif sangat. Ya. Dan kadang-kadang dalam cabaran-cabaran ada opportunity untuk perniagaan sebab kalau ada orang yang lemah, dia tak dapat mengatasi masalah, kita kalau kukuh, kita fikir out of the box dan kita boleh mengatasi cabaran. Jadi untuk sekarang sebetulnya sedia maklum lah yang cabaran yang susah untuk siapa-siapa adalah COVID-19. Dah terlepas, memang dah terlepas. Tetapi the effect of the COVID bukan saja kesihatan. Orang kata nampak okey tapi dalam tu tak tahu okey ke tak. Sama dengan perniagaan ni ramai macam dia nyewa-nyewa ikan kadang-kadang sebab pada masa COVID tu the cash flow untuk semua peniaga tu was the burning cash flow. Macam kedai tutup. Macam di Petrajaya Maidin pun sebetulnya bangunan ni tutup. Ya. Walaupun pasar raya kita buka tapi barang-barang lain kita tak jual. Sewa tetap bayar. Berjuta-juta sebulan kan. Jadi gaji tetap bayar. Jadi macam kita ramai pekerja juga dan kita tak memberhentikan pekerja kita. Sebab kalau memberhentikan pekerja pula macam mereka nak makan apa pula. Betul. Dahlah kita susah. Jangan kita cuba menyusahkan orang juga. Tapi cabaran itu selalu ada. Dan kita tahu pada tahun ni sebetulnya ekonomi memang merosot. Memang merosot. Malam ada MRA, Malaysian Retailer Association, keluarkan data untuk second quarter, maknanya March to June. Ini dah September, March to June. Hypermarket, supermarket punya perniagaan negatif 6.7%. Jadi walaupun kita kata kita pergi GDP meningkat 4%, 5%, tu orang katalah GDP meningkat, saya lagi susah, peniaga pun susah. GDP tu mana tu? Tapi GDP ni because dia ambil perkiraan satu negara, maybe elektronik kita kuat, maybe petroleum kita kuat. Tapi peruncitan ni memang lemah pada masa sekarang. Dan nak buat apa sekarang? Nak buat apa? I think this is the main thing. Kerajaan akan buat apa? Apa yang kita akan buat? Saya semua boleh atasi lah. Just have to be perseverance. Perseverance itu penting. Jadi Datuk menyentuh berkenaan dengan kekangan, cabaran-cabaran yang akan dihadapi nanti itu. Jadi dari mungkin boleh kita zoom in sedikit untuk Maidin itu sendiri. Selama 66 tahun ini, itu yang ke belakang tu. Kita bercakap pasal past. So kita melihat ke hadapan, bagaimana apakah visi dan strategi Maidin ini untuk kekal relevan. Persaingannya banyak, bukan saja persaingan dalam hypermarket, tetapi bidang lain pun banyak. Cara-cara pembelian sekarang berubah. Orang sudah mungkin kurang pergi ke supermarket dan sebagainya, lebih suka duduk di rumah dan order daripada situ dan sebagainya. Bagaimana Maidin menumpuhi era dia macam ni. Perniagaan kita ni dia akan tukar saja.
untuk kita ni jangan kita fikir saja out of the box. Kadang-kadang orang kata fikir out of the box. Ya. Kita kena sekarang ni kena fikir as if there's no box at all. Anything and everything work. Jadi untuk kita, yes, memang ada cabaran online contohnya. Ya. Ramai orang suka membeli online. Itu satu cabaran. Tapi by dia pun ada juga online. Ya. Sekarang ramai buat TikTok. Saya pun tak buat TikTok. Betul. Tapi Kita juga pun aktif. tengok tu. Juga Kita tengok tu. aktif. TikTok. So kita ni kena ikut zaman orang kata. Tapi jangan over. Jangan over. Jangan fikir apa yang kita ada tu tutup saja. Ya. Semua orang online. Tak payahlah tutup je lah Maidin. Juga kita kena fikir walaupun orang kata Netflix dah ada, Ya. kabel dah ada, TV dah macam mana pun, tapi pawagam Masih orang ada. pergi juga. Betul. Masih buka tu Betul. Masih buka. Tiket mahal. Tapi ramai pergi juga. Masih ada. Because kita kena ingat, we are human being. We are very emotional. Emotion is very important for us. Macam ni lah, kita nak, dia kata, kita buat online boleh tak? It's not the same. Kita nak bersemuka, nak dengar your body language, his body language. So the response is according to the body language. Sama bila kita masuk kedai. Betul. The response is according to display. Kita tengok barang, nampak barang, kita boleh berbau. Online ni, Tengok je kan? so-called influencer. Yang tak pakai shampoo kata dia pakai shampoo the best. See, I mean, you know, that is the real world lah kan. Kita artis-artis lah. Kata shampoo ni hello tapi dia tak pakai shampoo. Tak pakai pun, Dia tak pakai pun. So, kadang-kadang kita kena faham there is a business. There are both sides of the coin. Okay. But this business is not going to die. Yeah. Because statistics have shown kat Malaysia online sale is less than 7%. It's less than 7. Less than 7%. Less. So there is still 93%. Tak sampai 10% pun tu. Tak sampai. Cuma heboh-heboh. Jadi kadang-kadang ni kita jangan, peniaga ni, kita ni jangan terfikir sangat. Online. Tak payahlah. Kios ni tutup je lah. Tak semestinya. Ini sesuatu yang menarik. Betul. Baik Betul. sampai 10%. Kita rasa macam banyak. Worldwide is not more than, even the developed country is not more than 15%. And research has shown, orang tak tahu tau, research has shown that the Gen Z kita panggil, yang muda-muda ni, Ya. they are going back to the shops. Okey. They're going back. Walaupun dia main TikTok, dia Betul. main ni, they have been so much on the phone, they need to go out. They need to go out. Kan? Pagi, malam, kena telefon, dia pun dah macam dah tak boleh dah. Dia pun kena keluar. Keluar pergi kat mana? Pergi kat Mall. Maidin Shopping Center contohnya, ke mall-mall yang lain, kawan-kawan kita. Pergi kat luar, pergi pun di pantai Sarawak is such a beautiful place. Yeah. You know, saya ni suka sangat Sarawak lah. You just go to the beach, it's beautiful. You know, so people need to go out, and when they go out, is where kita boleh berniaga. The so-called Airbnb, homestay. So kita kena be kreatif. Dulu mana ada Airbnb, Betul. mana ada homestay, Betul. main duduk hotel. Sekarang orang kata hotel, tak nak. I want a different experience. I want to go fishing myself. Ya. Those things are relevant. Saya duduk ke hotel pagi tadi, tengok Mak Saleh semua datang. They have everything. But they don't have our culture. They don't have our culture. Berlainan. Itu our culture. And especially to me Sarawak lah. Okay. Sarawak is the beautiful culture, mix of culture. Saya dulu memang bekerja kat Kuching tu 2 tahun lebih. Dan the people are more friendly than friendly. More friendly than friendly. More friendly than friendly, They're different. Pagi tadi kita jalan pun, the warmness is different. Ya. So this warmness means it's good for business. Ya. Because kita, with that culture, kita boleh bersemuka dengan customer kita. Betul. And customer ni, jangan kita fikir harga. Harga, of course, you have to be competitive, quality, is all that. But that semuka, that warmness, that trying to sell the product with sincerity. Jangan nak menipu. Because menipu ni tak baik. Kita makan duit halal saja. But that warmness, sincerity, explanation, that makes the sale. Datuk, menarik apabila Datuk menyentuh mengenai pasca COVID, apa kebangkitan ekonomi selepas itu. Lepas tu macam mana Gen Z perlu keluar juga.
ini dia related dengan power purchasing. Macam mana Datuk melihat kuasa membeli pengguna itu? Adakah mereka keluar hanya untuk melihat-lihat ataupun Window shopping ya. ataupun mencuci mata, Mencuci window mata. shopping, ataupun mereka turut membeli? Nak compare dengan online. Online juga, tapi keluar juga, tapi kuasa membeli See, kuasa membeli is there, because sekarang memanglah the so-called purchasing power, economic slowdown. Yes. So the purchasing power memang kekurangan. I think the government, even the Sarawak state government, is well aware that purchasing power ni apa nak buat. And what is purchasing power? Sebab kita ni kan sebetulnya satu negara yang memegang lama sangat minimum wage. Gaji kita ni rendah sangat. You know, sebetulnya bila kerajaan menaikkan gaji minimum wage, dulu 900, 900 kan. Lepas tu buat 1,200. Yeah. Gaji kat Kuching ni sebetulnya kat Semenanjung 900, kat sini 500 saja. So, it's very low, you know. Tetapi barang kat Kuching ni lagi mahal. Tapi bezanya saja kita boleh orang kata macam kita duduk kat kampung. Jadi kita tak belanja untuk rumah sewa maybe. Bolehlah tahan nak pergi tak jauh sangat, traffic jam lah, all those, that cost lower. Tetapi barang mahal. daripada Semenanjung memang mahal. Tapi gaji lebih rendah. Tapi itulah. Kerajaan tu baguslah, dia kata tak boleh macam ni, kita seimbangkan. So minimum wage 1,200 pun dah dulu 900, 1,200, kan dah 1,500. Betul. Tapi 1,500 pun kita faham barang naik harga. Kita jangan duk kata barang naik harga, kita bagi subsidi, kita kontrol harga naikkan barang. Because kalau kita buat macam tu banyak tirisan. Betul. So eloknya kita naikkan gaji minimum. Saya walaupun untuk saya Biden ni ada lebih kurang 6,000 pekerja contohnya. Kalau kerajaan menaikkan gaji minimal lagi 200, pembelanjaan untuk saya satu bulan akan naik 2 juta. It's very heavy. Tapi saya sendiri cadangkan pada kerajaan untuk menaikkan gaji minimal because that will help the economy. Dia 1,500 jadi 1,700. Tapi don't do shock therapy lah. Perdana Menteri mengumumkan pada hari esok gaji naik sampai 1,800. Dia macam Pada sudden dulu kan. janganlah macam tu. Kita orang berniaga kan. Bagi kita advance notice. Bagi tahu sekarang Untuk preparation, untuk bajet ni Yes. untuk Januari tahun depan gaji minimal naik RM200. Lepas tu bagi tahu sekarang juga pada bulan 6 nanti kita akan naik lagi RM200. Minta maaf tapi we have to do this because the poor is suffering. Okey, baik. Itu tadi mukadimah sebenarnya, tetapi kita akan mendekati lagi soalan-soalan kepada Datuk Amir sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kita berhenti rehat, kita berjumpa lagi selepas. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Dialog TVS. Baik, kita berjumpa sekali lagi dalam program Dialog TVS dan malam ini kita berada di Maidin Petra Jaya Kuching bersama dengan saya Najib Imran dan saya Karunisa Mr. Kasman. Kasnon. Di pentas Dialog TVS istimewanya malam ini kita bersama dengan pengarah urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad, Datuk Amir Ali Maidin. Pada segmen yang pertama tadi dah pelbagai kita kupas. Dan tadi mukadimahnya. Datuk menyentuh tadi dalam mukadimah tadi berkenaan dengan di hujungnya berkenaan dengan kenaikan harga gaji. Apakah perlunya kenaikan harga gaji ni? Kenaikan harga gaji pula. Kenaikan gaji dan mungkin kalau boleh kita bagi soalan susulan kepada Datuk. Datuk mengatakan perlu untuk dinaikkan gaji ni. Tapi kenaikan gaji ni Datuk akan diikuti dengan inflasi katanya. Mungkin apa respon Datuk kepada persepsi ni ataupun kenyataan ini? Kenaikan gaji akan menyebabkan inflasi Datuk. Inflasi tu kita tak boleh buat apa saja because it's a global phenomenon. Nothing to do with Malaysia. Inflasi is a global. Pasal kita ni satu negara yang mengimport barang. Makanan kita lebih kurang semua kita import. Beras kita tahu pun kita import kita baru 55%. 55% tu pun tak nampak berapa pun So kita memang import. Gula kita import. Tepung kita import. Minuman coklat, koko pun ada juga kat Malaysia tapi banyakkan kita import. Cili merah kita import. Apa yang kita tak import? Jadi sebetulnya
naik gaji tak naik gaji, inflation will be there. Inflation will be there sebab kita ni as an import economy. Import. Kita Nation, export tu lain. Palm oil, petroleum, Yeah. dengan semiconductor. Itu yang kita export. So, whatever kita cakap apa yang kita kata, tak bolehlah naik gaji. Jangan naik gaji pun import inflation is going to be there. Barang akan naik harga. Kalau barang tak naik harga, gaji tak naik harga, lagi kita susah. Lagi teruk. Then the purchasing power menurun. Betul. Dan you must remember one thing. Kita selalu nak bandingkan negara kita dengan Singapura dengan South Korea. Singapura, South Korea punya model sebetulnya memang semua orang takut naikkan gaji, productivity, nanti industri semua lari kan. Tapi mereka mengambil keputusan 10 tahun dulu ni punya cerita. Kalau kita tahu kita dulu dengan South Korea taraf ya. On par. On par ya. Now we are very far. Okay. Tetapi mereka cakap tak apa, kita naikkan gaji. You have to force. Naikkan gaji, we have to become more efficient. Contohnya baru ni naikkan gaji kita, alamak, nak dapat cashier susah. Lepas tu kita buat self checkout. Kalau tak, siapa nak belanja? RM50,000 untuk satu mesin, bayar. Sekarang kita susah dapat pekerja untuk warehouse kita sekarang. So kita akan pindah pada satu warehouse yang baru. Automated warehouse, macam kita tengok kat YouTube kot, automated, kita MyDin belanja ni, bukan orang lain. MyDin saja, MyDin ni kecil je ni compared to the whole economy. Kita akan belanja RM100 juta untuk automated warehouse. Sebab pekerja yang saya sekarang kat warehouse saya, katalah 500 orang, akan jadi 150 orang. Kurang sahaja. Oh, dikurangkan tu Sebab the cost of employment. So, automation. What is automation? Is productivity. Tapi siapa nak bayar semua ni? Akhirnya pengguna akan bayarlah. Because barang kena naik harga, automation will be self-efficiency, productivity. So untuk saya ni kan that so-called mindset of holding wages ni sebetulnya oleh multinational. Mereka ni sebetulnya orang luar lah. They are all multinational, orang luar. Mereka nak masukkan negara, dia nak kata susahlah, maaflah saya cakap nak isap darah je. So dia objektif, mari make money. Make as much money as we can. Level cost turun. They want the cost to be low. Kita naik cost, dia kata macam tu saya akan pergi ke Vietnam. Tapi Vietnam pun sekarang cost mahal. Betul. Dulu kata nak pergi ke China. Ya. China pun sekarang dah naik harga. So jangan kita itulah. Kita naikkan, if they're efficient, they will be here. And then we go to the next level, That is the only alternative. Dan jangan naik sikit-sikit, naik banyak-banyak. Sebab that money, kita naikkan gaji. Untuk siapa? Betul. Untuk orang B40 kita. Dan M20, M40 yang dah jadi B40 sekarang. Ya, Okay? betul. Ramai dah B40. Kita naikkan gaji mereka. Naikkan gaji mereka. Duit itu pergi mana? Mereka akan belanja ke negara ni. Betul. Mereka bukan nak pergi London, New York, Paris. Yang pergi Circulation London dalam, tu Dia berpusing di situ T20. je. Yang T20 yang kita ni kat sini pun lebih-lebih pun kalau dia nak bercuti pun dia bercuti kat Sarawak. Apa salahnya kan? Pergilah kan kat sini kan. Pergi kat pantai kat Sarawak, daripada Semandung mari kat sini pun tak apa. Betul. Dia Domestik mandi. masih. Tapi ada juga akan pergi Vietnam nak bercuti, Betul. nak pergi Bali sikit, tapi segelintir saja. Ya. Lebih banyakkan duit tu akan dibelanjakan di negara sendiri. That what every RM100 the so-called multiplier effect is 5 to 10 times. So it's massive multiplier That will effect. stimulate the whole It economy. will stimulate, it will make a difference. Nanti mall Maidin tu akan penuh lagi. InsyaAllah. Amin. Amin. Jadi ke Datuk melihat apabila kita cakap kenaikan gaji, ada stigma ataupun persepsi yang melihat naik gaji naiklah barang. So jadi benda tu dia akan sama je, tidak ada beza kalau naik gaji. Tak naik gaji, barang naik harga juga. Sekarang kita tak naik gaji. Tak naik gaji. Tapi beras import, pasal beras import, Naik juga. imported. Bukan naik RM1. 10 kilo naik Betul. RM7. Dulu isu minyak masak. Nak marahkan siapa? Nak marahkan kerajaan? Tak, it's nothing to do with the government. Nothing to do with the government. Beras kat luar tu, kita import, dia orang naikkan harga, kita terpaksa bayar. Betul. So, you naik tak naik pun, beras dah naik, telur pun dah naik, ayam okey, ada control price, tetapi barang akan naik. Tapi itu pasal naik tu. Masalah sekarang, beras pun tak ada ni, kekurangan beras ni. Jadi, dan Datuk sebagai Presiden Persatuan Peruncit Bumi Putera Malaysia, dan Datuk pernah mengatakan kalau kurang macam ni sangat, mungkin berdepan dengan masalah harga, apungkan saja harga. Tapi pengapungan harga ni Datuk akan menyebabkan kenaikan ni.
katanya nak menolong B40, tapi kalau dah naik harga, Macam macam mana mana nak tolong? membantu tu? You see, kadang-kadang apa yang elok? Apungkan harga, ada barang, atau price control, Tak ada barang. tak ada barang. Sekarang telur contohnya ABC, still price control. Mana ada? So you beli Omega juga. Mahal. Beras kan, you SST 5% local, price control RM26, RM2.60, okey? Tak ada juga. Beli imported rice. RM38, RM41, RM26, RM41. Tapi kita ni kan makan nasi, bukan saja makan nasi tengah hari dan malam. Tengoklah badan. Pagi pun makan nasi semua. Tok, masalah ni sebagai Bezanya peruncit, di Sarawak ni kena makan mi kolok tu. sebagai peruncit, Maidin itu sendiri. The problem is real lah tu, kekurangan beras ini. Ya. Seolah-olah The problem is real, Hmm. dan untuk saya, minta maaf, kerajaan we have to take the responsibility. Why? Because dah bagi tahu dah. Whenever you control, barang takkan ada. Contohnya telur, you control, telur tak ada. Okay? So, minyak masak yang paket control, minyak masak paket pun tak ada. Kerajaan belanja RM2 bilion untuk minyak masak. Untuk telur dengan itu 1 bilion telur dengan ayam. Duit tu duit siapa? Duit rakyat. Betul. Baik you jangan subsidize the industry. Okay? Ambil balik duit tu, dah bantu. bagilah pada B40 kita yang kita ada STR tu, sumbangan tunai ramah yang kita panggil, yang kita bagi 1,000 tu, bagilah 1,500. Jadi at least mereka dapat. Sekarang kalau subsidi telur, minyak ke beras, siapa dapat? Saya pun dapat. Saya bukan B40, minta maaf. Puan pun dapat. Puan ni T20. Oh, Alhamdulillah, amin. Amin. Amin katanya. So apa gunanya? Why Subsidi are we bersasar ni subsidizing, tu, Subsidi bersasar ni. Datuk Yes. merujuk kepada Dia subsidi subsidi bersasar. Tapi subsidi bersasar is not going to work. The best subsidy is no subsidy there, but you bagi cash tunai kepada B40 kita. Jadi Datuk melihat untuk daripada bagi subsidi adalah lebih baik untuk membagi cash kepada mereka yang Dan memerlukan. mereka mengetahui apa yang mereka memerlukan. Ya. Ada memerlukan minyak, ada Faham. masak, mereka boleh guna apa saja. Because Maksudnya, you are subsidizing, bukan ni saja. Tol kita subsidi, you know, our gas tank kita subsidi. Subsidi. Subsidi Malaysia is the most highly subsidized country in the The world. world. Heavily subsidized. $70 billion. 70 million. Billion kan? Million tak apa, $billion. billion. million. Unbelievable. Jadi betul lah macam Datuk cakap lebih baik daripada bagi cash daripada bagi subsidi, which is cash tu daripada golongan yang memerlukan ini, golongan sasar ini boleh membeli apa yang mereka perlukan. Apa yang mereka perlukan? Kerajaan Gula ke, memerlukan duit untuk pembangunan. Betul. Untuk pembangunan. Kalau the government doesn't spend money, sekarang kerajaan gunakan duit. Duit siapa? Duit rakyat juga. Kita yang bayar tax. Kerajaan menggunakan duit untuk bayar gaji lah. Civil servant. Of course kena bayar gaji. Satu. Yang kedua, subsidi. Untuk development, is hardly 5 to 10% saja. 10% of the so-called money. That also is borrowed money. Because we are in deficit kan. Baik kita menggunakan duit subsidi ni yang banyak-banyak ni untuk pembangunan. Then that will go in the economy and it will benefit the rakyat. Baik, Datuk, kalau kita lihat Datuk tadi kita bercakap berkenaan dengan subsidi bersasar dan sebagainya, Datuk sendiri rasanya lebih kepada tak payah bagi subsidi tapi kita bagi tunai. Simpanan tu yang kita dapat tu kita bagi tunai kepada rakyat. Tapi Sebab kalau betulkan saya kalau saya salah, pemahaman saya kalau kita beri tunai dan mereka berbelanja, pulangan itu akan kembali balik kepada dalam negara. Akhir kata saya akan dapat balik lah. itu akhir katanya tu Bukan saya saja, maksud saya peniaga akan dapat, rakyat akan dapat balik. Jadi Dia akan berpusing lah. persoalannya sekarang ini Datuk, apakah kerajaan ini have enough political will to do this? Dulu Do they kita, have that yalah, will? masalah dulu kita kata election, by election, dan election semua dah habis. Okay. So I think hopefully in the midterm review lah sekarang ni, okay, you will do something about it. But I think, my opinion, the government lacks the political will. Sebab apapun dengan rakyat yang membising-bising harga mahal. But I think we have to take the bite. Just do it tu. Kalau kanser, kena potong juga. Dan kalau tak, kita merabak. Habis, kita akan mati. Negara kita, sayang tau. Sayang.
this is a very good country. We have the natural resources, we have the human resources, we have the capabilities. You know, we have lost 500,000 Malaysian yang bekerja kat luar tau. 500,000 kita kata brain drain. So the best of the people, bila kita tengok macam ni, kita dengar macam ni, mereka akan pergi ke luar negara. Ini je yang tinggal lah Dan, tu. yang ketinggal kita rakyat Malaysia. Yang tu pun rakyat Malaysia. Tapi mereka end of the day, people look at each other kata, which is better for me. So they go to Australia, they go here. Tapi memang saya tahu dia orang pergi pun dalam hati tu dia still Malaysia. Semangat jati diri tu masih ada. Tujuan emas di negeri orang. Ada but dia pun fikir untuk anak dia, cucu dia macam mana. So kita nak dia orang mari balik. Because this are our brain. Our brain is that. Marilah balik ke Malaysia. Kita punya so-called talent corps. They are trying but very very small, very small. I think kalau kita have positive vibe in terms of economy, in terms of politics, in terms of corruption, more transparency. I think semua orang tahu what is coming out in the news. You know, so more and more people become more frustrated, and the rakyat become frustrated. So if we start thinking negative, then everything become negative. Apa yang kita nak semua orang fikir positif. Betul. Ini Malaysia boleh kan? Malaysia boleh katanya. Malaysia boleh. So, Memang akhir- boleh. Dah 66 tahun takkan tak boleh. Mesti boleh lah tu. So basically apa yang Datuk katakan tadi, sama-samalah kita jadikan Malaysia hebat kembali. Betul. Tapi sebelum itu Nisa. Kita akan berhenti rehat. Sekali lagi, kembali selepas ini dengan lebih banyak kupasan bersama dengan Dato' Amir. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Dialog TVS. Okey, baik Najib. Antara inisiatif Maidin yang amat popular adalah menu ramah sebagai menyahut seruan kerajaan perpaduan. Mungkin Datuk boleh kongsikan selain daripada menu ramah yang dijalankan, dilaksanakan, apakah lagi CSR yang dilakukan oleh daripada pihak Maidin sendiri dalam usaha untuk menyantuni khususnya golongan sasar dan golongan D40? I think yang pertama ni memang Maidin ni selalu buat. CSR is part and parcel of business. Sebab untuk kita ni kan, di mana kita berniaga. Ya. Kita berniaga dan kita patut bagi balik kepada that community. Ya. Kita nak jaga satu dunia tu tak boleh lah. Jadi kalau kita Maidin, contohnya Maidin Petrojaya, kita kat sini, kat Kuching ni, CSR banyak kita buat ni, di Kuching. Kita tak buat kat Sibu lah. Bukan tak nak buat. But there's a limit to what we can do. So di mana Maidin ada, sebetulnya kita akan jaga that community. Kalau ada Mak Asnaf kat sini, ada surau, whatever. Because dalam perniagaan ni kan, kita memang nak berniaga, memang orang berniaga ni semua nak untung. Tapi you must remember our new customer profiling. Sekarang pelanggan-pelanggan kita ni tak terfikir. Pasal barang ni kan orang kata, tak nak beli kat Maidin pun boleh. Kat sebelah tu pun kedai lebih kurang sama juga. Sini pun minuman coklat, katalah RM18.5. Sana pun lebih kurang juga. So what will make them come to Maidin and not go there? Yeah. But the main for them is the so-called, what are you doing for the community? Apa yang berlainan? Yang ke sana tu, dia nak untung. Lepas tu dia nak buat apa itu? Dia lah. Untuk kita ni, kita pun nak untung. Tetapi Betul. banyakkan daripada keuntungan tu, kita nak bagi balik kepada community. Because kita as a Muslim, I think whether it's a Muslim or non-Muslim, I think Christian or all have the same thing of giving back to society. Yeah. Kita untuk for the year after, kita nak orang berdoa untuk kita. I'm sure others have their own good reason to do it. You know? So untuk kita buat. And menu ramah is a really good example. Betul. Because menu ramah sebetulnya kita punya Allahyarham, Datuk Seri Salahuddin, dia panggil industri, dia kata sedia maklum barang naik harga ni semua, macam mana kita nak menolong. Nak bagi satu orang kata makanan untuk RM5. Sebab industri kata mana boleh kita ni makanan satu pinggang ni dah RM11. Betul. Nasi, Ikan, ayam, sayur. sayur ke ikan ke apa, ada full kan. Kalau nasi kandar pun dah RM12 kan. RM12. Kata RM10. RM5 mana boleh. Saya pun kira-kira sebetulnya bukan tak boleh. Cost for that menu ramah yang kita jual kat Maidin RM4.9, tapi kat luar RM5. It actually RM4, RM20, RM4, RM40. Nak kata rugi tak rugi, nak kata untung tak untung. Tapi kebezaannya ialah of course dia tak cover your overhead lah. Untuk belanja, untuk bayar sewa, untuk tukang masak. Tetapi menu ramah ni sebetulnya bila orang kita nampak dalam perniagaan kita, kalau 100 orang beli makanan
untuk contoh nasi kandar atau kita pergi Maidin, baru 10 orang ada yang akan ambil menu ramah. Tu kita tak untung kat sini. Tapi kan kita ada lagi 90 package yang kita peniaga biasa. So it's a balancing game. And the main thing is kita ni menunjuk orang. Ni nak bagi makan tau. Ini bukan nak bagi orang nak buat make up. Ini nak bagi makan. I think that bakat yang kita buat, kita bagi tu, I think the man up there take care of it lah. Dan saya satu dah suruhkan pada semua orang. Seberapa susah pun kita boleh bagi. Kalau tak boleh bagi apa, bagi doa untuk pun tak ada. Because I'm sure everybody got something to give. Untuk saya nak bagi masa tu susah. Contohnya, maybe saya boleh bagi duit tapi tak cukup masa. Untuk puan kata susah nak bagi duit. Saya ada masa. I can advertise for you. So everybody has got the thing. But always give back to society. I think very important. Dia win-win situation. Semua orang pun merasa. Jadi, Datuk, kalau kita lihat tu, Maidin ni agak ke depan dalam CSR ini. Kita nampak amat rapat dengan pelanggan-pelanggan. Dari segi itu, menu rahmahnya dan sebagainya, nampak lebih rapat dengan komuniti. Saya ingin bertanya dengan Datuk, secara peribadi Datuk, apa yang mendorong Datuk untuk membuat semua ini Datuk? Kenapa ingin mendekatkan diri dengan komuniti sedemikian rupa? Secara peribadi, apa yang mendorong Datuk? Saya rasa masa semasa bila kita ni lagi tua. Lagi kita tua. Dan kita tengok what is life after all. What is life. Kita lagi tua, nak makan daging pun tak boleh. Nak makan durian, nak makan durian lebih pun tak boleh. So, kita pun terfikir. Akhir katanya kita makan tu nasi yang tu juga, ikan ke, lauk yang tu saja. What is life anyway? If you don't give back, and that satisfaction of giving, kita untuk bila kita bagi ni make you more happy tau, make you more happy. I think that makes the difference. That makes the difference. Siapa yang tahu bila kita membagi, our whole body feels different. That happiness is from the inside. And that makes you more healthier. Sebetulnya. So, it giving back to yourself. Kita jangan fikir, ni saya bagi pada orang. Sebetulnya bila you bagi, you are giving back also to yourself. Giving back to yourself. And your mind, your mentality, your health is also affected. Because kita nak fikir duit aja. Jadi kita buat duit untuk kita diri sendiri kita. Untuk of course for the family. Dan untuk for the community. I think this is very important and bukan untuk saya saja. Saya tengok yang besar-besar yang kita kata Bill Gates ke siapa-siapa pun dia pun mereka banyak buat benda yang sama. Because they think what is money after all if you cannot help somebody. After all kita semua ni nak pergi same place anyway kan. Okey Datuk, awal tadi Datuk ada maklumkan bahawa sini kita tahu di Sarawak ini kos logistik dia agak berbeza dengan barang-barang tu mahal because of the cost of logistik tu. Kita tahu industri peruncitan yang di Sarawak ni dah memang sedia ada dan kita tahu Maidin ni telah bertapak lebih daripada 60 tahun di Malaysia ini. Bagaimana Datuk melihat persaingan dari Maidin itu sendiri dengan industri peruncitan tempatan? Harganya, sebab kalau kita nak lihat, kalau tak salah saya, harga Maidin di Sarawak dan di Semenanjung agak berbeza sikit. Mungkin disebabkan oleh kos logistik. Bagaimana Datuk melihat persaingannya antara Maidin dan juga pasaraya-pasaraya tempatan? Dia macam ni. Logistik untuk pasal kita ni Malaysia as a whole, kita ni import barang semua. Semua barang import. Jadi unfortunately the main port of import is Port Klang. Apa-apa yang masuk daripada luar negara, dia akan pergi Port Klang. Port Klang tu West Malaysia lah, kat Semenanjung. Lepas tu barang daripada sana akan mari kat sini. Tetapi kita ni kan sebetulnya this so-called cabotage policy is a very big problem. Sebab untuk bila kita tengok that logistic cost tak masuk akal. Lagi murah satu kontena daripada China mari kat Port Klang daripada Port Klang mari kat Kuching. I think this is something that the government has not solved. And I hope lah. I think the will for the federal government is not there. I think the will have to come from our political will in Sarawak. I feel it's more stronger. Seriously. Really, I feel that, kita panggil Abang Jo ni kan. Abang Jo ni, saya kenal dengan Abang Jo dulu bila saya memang kerja kat Kuching. Kerja kat Kuching dah lama.
I think he's thinking very clearly, not only for Malaysia as a whole, tapi dia fikir as a Malaysian, dia fikir Malaysian, but he also thinking what is good for Sarawak. And of course, what is good for Sarawak will always be good for Malaysia, because Sarawak is part of Malaysia, right? So saya rasa maybe he should pick it up seriously. And why? Why is that cost yang sepatutnya RM300-400 ni, kenapa RM3,000-4,000 Dia bukan beza sikit tau, beza banyak. Jadi untuk kita ni kan, nak bawa barang ni, that cost is about 10%. So barang ni akan mahal by 10 to 15%. It tak logik. I think, I hope our To do something lah with dia. he can do something. He can do a lot of things. Because kata kalau take kapal mahal, kita start kapal terbang Kapal terbang baru kan. Kalau take kapal terbang mahal buat kapal baru. Kita ambil, kita ada duit minyak. Kita berdoa lah banyak lagi minyak. Susah dapat finance bank, kita buka bank sendiri. I mean, sometimes you have to bite the bullet. And you see, sometimes kalau kita tak buat sendiri, kita kena fikir macam tu lah. I mean, charity begins at home. Charity begins at home. We must take care of our people first. You know, bila kita tengok kat India contohnya, beras tak cukup. Untuk negara mereka, dia ban the export. Bawang tak cukup. Contohnya, untuk negara, mereka akan ban. Tapi kita ni kadang-kadang baik sangat. Telur tak cukup, kita ekspor kat Singapura. Apa logik dia? Politik lagi sekali tu. Mungkin politik sekali lagi. Will lah. Air pun kita hantar kat Singapura tu. Air pun kita hantar kat Singapura juga. Itulah. Baik, Tok, kita bercakap berkenaan dengan sekarang ini Sarawak terutamanya. Menuju dengan tegas ke arah kelestarian dalam sekitar. Dan Mydin itu sendiri mungkin ada cabang-cabang ataupun misi apa yang sedang dirangka ataupun dirancang oleh Mydin ke arah kelestarian dalam sekitar. Itu dari segi Mydin itu sendiri. Waste-nya mungkin, bagaimana diuruskan, bagaimana? Saya sebetulnya jumpa Abang Jo lah, dia panggil. About 3-4 bulan dulu, dia pun cerita pasal carbon. We have so much forest, so-called carbon credit that we have money, money that is just lying there, just lying there, and that carbon credit. Tapi tak semestinya kita kena jualkan luar negara. Betul. Kita boleh jualkan kat Malaysia juga lah, because there are a lot of multinational sebetulnya yang masuk kat Malaysia, walaupun masuk kat Sarawak ke Sabah kat sini, mereka memerlukan carbon credit. Dan Sarawak has that forest, and we convert itu carbon credit, dan kita boleh jual balik. Untuk Mydin pun macam Mydin sebetulnya lebih kurang hypermarket. Banyakkan hypermarket kita dah pasang solar. Dan we in the process, dah tak silap saya, lebih kurang 21 hypermarket pada hujung tahun ni dah bermula dah dan akan ada solar. Solar. I mean, that is one way. We have to, end of the day, it's one planet. Kita hidup mati kat sini lah. Betul. Jadi kalau kita tak jaga, kalau kita tak jaga rumah tangga kita sendiri, siapa lagi nak jaga? Betul. It's our planet. It's not your planet, it's not Betul. my planet, it's our planet. We are staying here. And kita sedia maklum, apa jadi kat jauh kat sana, akibatnya macam banjir. Betul. Sekarang tengok Morocco baru ni, gempa bumi. 2-3 ribu orang, just like that. You know? Baru ni Libya pula banjir. Baru ni dengan hujan kat Mekah pula. So, tempat-tempat yang cuaca, the climate change that we'll be talking about 20 years, the effect is now because kita tak buat, we don't do enough, mereka nak berperang lagi. Itu satu masalah besar lah. Betul. Duit yang dibelanja untuk berperang, baik kita gunakan untuk menolong rakyat. Sama juga macam kita kata, duit untuk yang gunakan untuk subsidi, baik kita gunakan untuk menolong rakyat kita. I mean, it's the same thing. So you just have to understand and have the will lah. So-called political. Adakah Mydin merancang untuk, kalau tengok sekarang ni banyak juga organisasi telah melaksanakan no plastic bag at all. Jadi bagaimana dengan Mydin? Adakah merancang untuk? Memang kita tak ada no plastic. Memang kita ada policy no plastic bag. Kita banyakkan Mydin. Kita tak bagi plastic bag. Kita tak jual pun plastic bag. Dan dia boleh membelilah yang dalam tu kita ada yang green bag and all those kind of bag. Then I think it is important. Macam my wife saya pun dalam bag handbag dia pun ada juga green bag. Mana-mana kita pergi tak nak. Saya ada bag saya sendiri. So I think that begins from us.
of earth. Kita pun ada juga pelanggan yang marah pada kita. Betul. Apa lah ni kedekut sangat ke ni, tak nak bagi back. Betul. But what to do lah, what to do for the better good. Orang nak tampar je lah. For the better good. For the better good of the world, kita kena buat. So kita ada green bag. But you know, this no plastic bag is very good for business. Kau beli green bag. Very good for business. It's good for business. You see, Green bag mahal everything sikit. kita ni orang berniaga, we must take opportunity for the good. Betul. Not opportunity for the bad. Opportunity for the good. Orang tak gunakan plastic bag, orang beli green bag, tu sekarang kita jual green bag. Sama juga dulu orang ramai tak pakai tudung, kita jual hairband. Sekarang orang tak pakai orang tak pakai hairband dah. Orang jual pakai tudung, orang pakai pin tudung, kita jual pin tudung pula. Betul. So business and entrepreneur as we are, we have to be flexible. Look at what she is wearing and I have to make sure everything I sell, what you are wearing, kita kena jual. Kita tukar-tukar lah. So this is life, this is business. Baik, Datuk, mungkin kalau boleh saya sentuh sedikit berkenaan dengan Persatuan Datuk iaitu sebagai Presiden Persatuan Peruncit Bumi Putera Malaysia. Ya. Mungkin Datuk boleh jelaskan sekarang ini apakah plan ataupun rangka kerja yang sedang dirancang oleh Persatuan. Mungkin ada yang sedang dirancang untuk membantu peruncit-peruncit di zaman yang cukup mencabar ni, dengan beras dia tak cukup, telurnya, ayamnya, Harga naik. subsidinya apa lagi. Kita berarah ke arah itu pula Datuk. Sebagai persatuan itu. Persatuan ni persatuan kecil. Kita ada voice of the Bumi Putera Peruncit. Okay? Tetapi sayang untuk saya, kerajaan takut sangat nak cakap pasal Bumi Putera. Takut sangat. Dulu memang kita dengar selalunya there is so-called a Bumi Putera agenda. What has happened to the Bumi Putera agenda? Because kita kena tolong. Saya bukan kata jangan tolong. Kita, okey tak apalah, kita want fairness, tak semestinya menolong Bumi Putera yang susah. Yang orang Cina, orang India yang susah, kita mesti tolong. But kita tolong ramai yang susah. Yang ramai yang susah tu Bumi Putera. I mean, orang Cina, kita pun kena tolong seberapa boleh, but they have a very strong community, yang mereka menolong, menolong sesama sendiri. Kita ni we have a very weak in terms of the poverty level for Bumi Putera is very high. We have very clear Bumi agenda. Tapi sekarang saya tak dengar satu politician pun cakap pasal Bumi Putera. Yang cakap pun dah tak ada lah sekarang. Jadi hala tujunya bagaimana Datuk? Hala tujunya ke mana? Bagaimana untuk dia terus mengangkat Bumi Putera Datuk? Persatuan itu. Ya. Persatuan tak boleh buat banyak, kita boleh Bersab je lah. voice. But the politician must realize that the Bumi Putera is memang a very big segment of the society. If you don't take care of their welfare, the turmoil will be there. You will have social problems. Betul. And solving the social problem is not by giving subsidy. This is the problem. Dia orang ni kadang-kadang nak easy way out. Kata tenang ya, cash is king. Bagi saja duit. Tak boleh, that doesn't solve the problem. Mereka memerlukan pekerjaan. Whether dia jadi Grab driver ke whatever. Because you must remember, Grab drivers or whatever, it's a very short term solution. Lepas dah umur 40 tahun, dia pun tak nampak sangat, nak bawa motor pun susah. Lepas tu mereka akan membuat apa? Sebab their skill is only there. Betul. Dia tak ada line skill. Betul. We have a very good TVET. TVET kita is very strong. Betul. Unfortunately, saya pernah tengok kita pergi TVET. Our machines are so old. Yang kita mengajar pada kita is very old thing. The world has changed. Dia tak up to date. Nak up to date. Sekarang ada AI dah. So Ya. kita nak mengajar mereka ni macam mana nak buat. Masih mechanical. How to be prompters. How to be prompters is the new skill. You see? Because pekerjaan tu mesti ada. Dan kita kata, wah dah ada AI, tak ada pekerjaan. Tak, bukan tak ada. Betul. Mesti ada. Ya. At the end of the day, we are human. We have the brain. We have the intelligence. Robot will always be a robot. Ya. I mean, Beza. God did not make robots. Human made robots. God made us. I'm sure God has got that intelligence to make the right thing lah. Yeah. And we have the intelligence also. Yeah. So untuk kita ni, our TVET ni, we have to change, give them the right skill. That's most important. Datuk, sebagai seorang ahli
perniagaan yang sangat berpengalaman untuk beberapa tahun yang akan datang ni. Bagaimana Datuk melihat industri peruncitan dalam negara dengan cabaran ekonominya, dengan pelbagai cabaran dan rintangan? Oh, I think we have excellent opportunities. Yeah, because you see, kita kat Malaysia ni, we are endowed by, kita tourism total. Massive tourism industry. Orang akan datang kat Malaysia. We have the multiracial society. We have our hotels are the cheapest. Our food, roti canai declared as nasi number lemak. 1 in the world. Very unhealthy food. Unhealthy Tapi food, sekarang pergi makan, kita kena makan yang nombor 1 dalam dunia, makan roti canai. You see, so we have the thing. You see, so I think peruncitan, not to worry. We must have the confidence to compete. We have the confidence to compete. The government must make the right move, making sure that gaji naik, positive vibe, investments are coming in. Our agriculture industry needs to be taken care of. Food security is very important. Banyak retorik. I harap retorik itu will become plans lah. Akhir sekali Najib, sebelum kita menutup Betul. diskusi kita di Peta Platform pada malam ini, adakah Datuk merasa ataupun Maidin merancang untuk membuka lebih banyak lagi. cawangan bukan saja dalam Malaysia, di luar negara, Datuk? Go international. Ya, go Marilah international. kita buka banyak lagi kat Sarawak dulu sebelum kita pergi ke luar negara. Betul juga Macam kan. Maidin ni baru kat Kuching. Belum ada kat Sibu, belum ada Hmm. kat Miri. There's so much opportunity in Malaysia. Dan kita orang Malaysia, marilah kita jaga orang Malaysia. Baik. Itu Oh, kita. okey. Pendek je. Tapi Kita cukup makan dalam. Makan dalam. Daripada kita, Kita jaga sibuk orang keluar. Malaysia. Daripada kita sibuk keluar, kita jaga melengok Malaysia dulu. Jadi saya kira itu saja masa yang kita ada, Nisa, Betul. untuk program Dialog TVS pada Malam kali ini. Dan Saya lagi pertama kita sekali, ucapkan terima kasih kepada Datuk Amir Terima kasih. kerana sudi Thank you meluangkan for masa having me. berkongsi sebab banyak kongsi. ilmu yang kita especially dalam peruncitan dan Wise man, ekonomi. wise man. Wise old man. Wise old man katanya, tak apa. Dan kita juga, saya dan Nisa rasanya berbangga Betul? dapat Cukup bertuah sebenarnya. bertuah sudah dapat menubual seorang ikon peruncitan yang cukup dikenali di Cukup Malaysia hebat ini. di Malaysia. Banyak sungguh yang telah disumbangkan kepada, bukan saja kepada industri peruncitan, tapi kepada Malaysia Betul. as a whole. Terutamanya Jadi, peruncitan Bumi Putra sebenarnya, Najib. Jadi saya kira itu saja masa yang kita ada. Terima kasih lagi diucapkan juga kepada Maidin Muhammad Putrajaya kerana Aidin, sudi terima kasih banyak. memberi peluang untuk kami mengadakan pentas Dialog TVS pada malam ini. Seperti biasa kepada anda, sekiranya anda ada cadangan atau pandangan, ada sahaja topik yang ingin kami bincangkan bersama panel-panel jemputan, jangan lupa hantarkan pandangan anda di semua platform media sosial kami dengan hashtag Dialog TVS. Dengan itu, saya Karin Musa Kasman. Dan saya Najib Imran. Assalamualaikum dan salam hormat. Hingga kita jumpa lagi.